Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone listening today, live today. Okay, first of all, this session will actually be in Bahasa Melayu. Okay, so I will start with Malay. Okay, so pada hari ini selamat datang kepada semua ke sesi anjuran Bursa Malaysia. Okay, virtual Bursa Marketplace Fair. Okay, dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Hybrid Way untuk syariah investing. So tajuk ni agak mungkin confuse sikit untuk setengah orang. Okay, so basically yang pertama ialah the key point dekat sini ialah hybrid tu. Okay, di mana kita akan bincang macam mana proses untuk dalam investment, dalam investment dalam syariah instrumen, apa yang penting, apa yang boleh dikatakan traditional, dan apa yang boleh dikatakan sort of the ke arah future, maknanya the hybrid way. So that is the focus of today's session. Okay, let me start with what we will study today, apa yang kita akan cover for the session. Okay, yang pertama kita akan start dengan hybrid reasoning, and yang kedua kita akan discuss about hybrid thinking dan hybrid strategy. Okay, and actually the focus mainly as mentioned before ialah transition. Maknanya kalau sebelum ni mungkin kita tiada reason untuk invest in the market, okay, we have to put a reason there. Same as mindset. Okay, we have to put the mindset there, and same as strategy. Okay, instead of traditional strategy, we put a more concrete or hybrid strategy. And of course, mungkin ramai yang lebih nak fokus kepada strategi. Okay, so that one will be a little bit bawah sikit. Okay, so yang paling penting, so persoalan utama dekat sini ialah why we should go hybrid. Okay, why we should go hybrid. Okay, the first one, okay, the first part is the transition. Okay, that's the transition. Previously, I mean, in the landscape of the industry or anything, this is analogy. Okay, the analogy. Okay, previously kita ataupun sekarang actually, a lot of us are using petrol car. Okay, and the world is changing, it's moving. Okay, towards electric car. Okay, and in the middle there is something called hybrid. Okay, of course there is already hybrid now. Also kita boleh kata there is a hybrid. Kata sort of even ke elektrik pun kita ada plug-in hybrid dan sebagainya. So similarly in term of trading, okay, kita nak move ke arah the middle, the hybrid part, because kita tak nak lagi the part where kita in investment move in the old way. Okay, bukan maknanya salah. Macam contohnya kita, in order for us to move somewhere, we can drive a petrol car and we still get somewhere, and maybe performance pun still better now. Okay, but moving forward, the thing is changes, the investment style, the way the market move also changes. So we have to adapt. So today's session is to discuss that. Okay. So same also. Previously we used manual. Okay, now a lot of car is already auto. Okay, and not only that, dari segi kita bergerak. Okay, matlamat sama, maknanya bukan maknanya manual tak boleh sampai juga. Kita nak untung dalam saham, boleh juga dengan manual, tidak ada masalah. Okay, the only thing ialah macam mana kita nak tukar supaya benda ni jadi auto, and we are actually embracing the world, maknanya the teknologi yang ada. And kalau kita tengoklah, even now the car mungkin kita tak jumpa dah kat mana gear. Bukan, of course autonomous is another thing. Okay, but even nak kata yang actually we can even invest dalam investment, we can do it seamlessly, because if we adapt with all the things yang ada, okay, we can achieve better. Okay, so before we start actually, okay, I haven't told a little bit about myself, okay, because now I saw ni. Okay, so my name is Anas Faris. Okay, untuk yang baru join, okay, Remiser from Malacca Securities, so you see M+ platform over there, and then I'm also one of the
founder of iSaham, okay, iSaham Sdn Bhd, okay, where we also try to move the investment from traditional to hybrid and to future lah. So that is why this topic that I choose today, maknanya topik ni dipilih because of that. Okay. So, okay, let's continue. So, traditionally, so apa yang kita nak change? What is the landscape, antara landscape yang berubah? Traditionally, in order to choose a stock, to put a buy or sell, kita kena calling. Maknanya, hello, tengok dalam movie pun banyak hello ni. Hello, bagus tak saham ni kan? Apa saham boleh beli hari ni? Ataupun nak beli ni. Okay, which achieve the matlamat, tak ada masalah, as we discussed just now, sampai juga ke tempat dia. But the issue ialah the world is changing. Okay, so there is online platform, and of course bila it change, it's not only changes that apa orang kata, macam contoh lah, before this lagi senang kok call tu beli kan. It's also change in term of cost. So cost become very much different. Okay, sama juga dengan decision yang kita boleh buat. Sebelum ni memang ada limitation. Bukan nak kata kalau kita call directly, maknanya kita just terus dapatkan jawapan beli apa. Okay. Bukan yang maknanya tak bagus, tetapi sometimes dia mungkin tak dapat matlamat yang kita nak, because if we do it, if we can do it ourselves, okay, kita boleh capai lebih baik because dia boleh kena dengan apa yang kita nak. So and then with this, there's a lot of platform out there. We have one, iSaham, okay, kita ada as a complementary to platform-platform yang sedia ada lah. For example, Bursa Marketplace, a lot of stuff boleh dapat kat situ seperti research report, alpha indicators and so on. So a lot of things boleh dapat di situ. Okay, so let's get started with the first part, ialah hybrid reasoning. Hybrid reasoning. Okay, yang pertama ialah kenapa penting, kenapa kita kena cakap juga pasal hybrid reasoning or hybrid thinking, mindset. Okay, sebab ramai orang dia nak bincang strategi je. Dia pergi punyalah banyak kelas, pergi untuk dapatkan strategi. Last kali tak faham juga macam mana sebenarnya nak untung dalam saham. Okay, macam mana strategi apa yang perlu pakai. Sebab apa? Sebab kita tak ada konkret. Reason ialah dalam hati, thinking ialah macam mana kita berfikir untuk laksanakan strategi. Jadi kalau kita hanya fikir pasal setup apa, memang dalam saham kita tak boleh pergi jauh. Sebab kita setup kita dah pening. Kenapa? Kan? Yang ni this will kita discuss. So the very important dalam saham ialah kita kena ada this whole spectrum. Okay. Alright, and the first one ialah reasoning. Okay. Ramai orang saham bila dia nak melabur, soalan dia ialah boleh buat duit ke? Boleh buat duit ke? Ataupun saham apa untung? Ataupun berapa peratus boleh buat sebulan? Okay. This is actually not reason yang the main reason untuk melabur dalam saham is not really to cari untung ataupun duit. That is the end goal. Kita nak untung, tapi bukan maknanya kita fikir je esok nak untung. Of course that is the thing yang memang akan berlaku, but kita tak boleh straight just fikir untung je. Dalam saham ni maknanya untung saja. It's a lot, it's a market, kita panggil. It's a market with the whole thing in it. Maknanya the simple thing nak understand ialah tak ada orang akan bagi duit free kat kita. Selalu saya kata kalau kita dalam bisnes contohnya, tak ada orang akan bagi duit dekat kita secara percuma. Maknanya kita kalau nak berniaga bukan kita menjual barang, tapi kita kena memberi value. Sebab kalau kita menjual barang, siapa nak beli? Contohlah kita ambil kita nak menjual, siapa nak beli barang daripada kita? Sebab kita just nak duit. Yang paling penting ialah value. Okay. Jadi bila nak melabur pun sama. What is it yang kita, maknanya persoalan dia bukannya saham apa akan naik esok, nak buat duit 10% sebulan. Okay. Benda tu akan dapat kalau kita cari yang betul. Contohnya value. What does it mean by value? Okay. Maknanya kita nak membeli, kita kena faham kita beli apa. Okay. We buy company. Okay. And we buy company. Okay. We want to make we want the company to grow. That is the aim. Sebab kadang-kadang kita just fikir ni kenapa tak naik? Nak macam mana tak naik? Because kita beli apa pun kita tak faham. Okay, so kita kena understand, kita beli, kita nak cari yang ada value. Okay, company yang nak bring value, company yang nak buat
yang nak buat duit lah kan, yang have value. So and dalam masa yang sama, we also have to, dalam investment ni kita juga kena think maknanya kalau kita nakkan sesuatu yang baik, jadi we also have to understand, sebab benda tu dia tak datang free. We have to understand ada few things. Yang pertama ialah dari segi syariah aspek. Okay, and yang kedua of course kita akan bincangkan ESG sikit. It's very short, don't worry, very short. Okay. So yang pertama ialah dalam investment kita bukannya just duit, tapi kita kena faham kita beli syarikat. Okay, dan bila kita beli syarikat, kita nak beli yang patuh syariah. Okay, especially for the syariah investor, and there is a lot of benefit in it. Okay, yang of course the main part of syariah investing ialah adhere to the ni lah, maknanya we for the Muslim the identity and maknanya kita follow the guideline, maknanya ataupun dalam bahasa lain keberkatan kan. And of course dia dah filter out important things. So it's very important, maknanya kita bukan sekadar melabur untuk duit, okay, tetapi melabur untuk future kan. Kadang-kadang kita sangkut dengan fikir esok sahaja, dan lah kali rugi. Okay, we have to think long term. Okay, we invest, we have follow syariah, and the Sharia landscape, of course Malaysia has one of the best. Okay, and with the new landscape, so now syariah kita dekat Malaysia ni maknanya is direct. Okay, syariah investor end to end, direct. Islamic broker termasuk trading facilities. This is something to be proud, and from orang yang melabur dalam syariah ni, maknanya kita faham duit kita tu clear, sampai ke level kat sini pun patuh syariah kan. So it's very important in that. Okay, a lot of maknanya syariah punya option is a lot. Okay, and adhere to the value. So kita melabur dengan invest in our future life also. Okay. Okay, and of course syariah already tackle this issue, but there is one thing yang is globally standard called ESG. Okay, and ini juga adalah satu benda yang sebenarnya sebagai pelabur kita kena ada. Maknanya kita bukan saja stop melabur di dalam melabur duit saja, tapi kita fikir about the impact on the environment, social and governance. Okay, so environment, okay, kita kena faham, because the world the CO2, carbon dioxide emitted every year memang is very alarming, and kalau kita melabur without care, that is an issue. Kalau saya, this penekanan yang saya bagi memang dalam mencari saham, kalau dapat saham yang mempunyai this kind of bukan yang emit CO2, but yang try to address the issue is a plus and can feel it, and the I don't know, but the profit is there. Maknanya maknanya kita boleh dapat banyak benda dalam hidup ni with a value. Alright, macam ceramah sikit sesi awal ni. Okay, stay there. Okay, even Bursa Malaysia pun ada inisiatif ni. Okay, with the index. Okay, mungkin persoalan dia lah, mungkin ni je lah part yang dari segi the heart, maknanya kita nak letak, betul ke kita patut letak this kind of value, syariah investing, ESG investing. Okay, betul ke investor boleh make change? Jawapan dia ialah betul. Ada few things yang kita kena faham. Yang pertama ialah the industry can change. Macam mana dekat satu dunia ni boleh bergerak, shifting the money, ke arah contohnya solar energy, electric vehicle. Siapa yang invest in electric vehicle can understand. Okay, it means that the industry is also changing. Okay, maknanya it can change. Okay, it can change. Okay, and yang kedua ialah macam mana kita as an individu, we can also make a change. One of the way ialah bila kita lebih berat ke arah ni, jadi the company akan understand, oh okay, investor memang betul-betul change. And yang kedua ialah we can address the issue. Maknanya as an individual we can address the issue bila ada AGM dan sebagainya. Okay, we can address the issue there. Okay, bagi tahu dekat ni kalau ada rasa macam tidak ke arah tu, okay, company tidak pergi ke arah tu. And but the question is, can investor really make money? Okay, can investor really make money from this? Okay, jawapan dia ialah yes, because it already create the industry. Okay, this motion is already create the industry. Even kalau kita tengok pada Apple itself, macam mana dia nak pada ke arah tahun 2030, dia nak ke arah supply chain dia semua carbon free contohnya lah kan. So
all the companies have to invest in this, otherwise diorang tidak akan, macam orang kata, lulus lah dari segi untuk supply chain ni. Jadi in a way that create an industry. Okay, so that is very good. So a lot of people already play the part, the industry play the part, but how about us, kan? So that is the question. So bila kita ada reason, kita melabur dengan yang betul, so that kat situ kita dah ada value. Kita nak melabur pun, kita nak melabur dalam syarikat. Okay, second ialah kita kena betulkan. Yang ni part yang penting. Okay, yang ni dah masuklah dalam kita panggil investment punya sort of strategi dah. Sebenarnya thinking ni pun strategi. Okay, sebab isu yang berlaku sekarang ni ialah dalam pelaburan. Okay, kita nak bincang isu-isu yang berlaku mindset. Okay. Soal yang apa yang kita kena ubah? Okay, kalau reasoning tadi kita kena ubah daripada kita just nak fikir duit, kita kena fikir kita nak bring value. Okay. Second adalah dari segi thinking, apa yang kita kena ubah? Apa yang kita yang boleh dikatakan sebelum ni Okay, ramai orang bila benda yang selalu soalan ditanya ialah kalau ada sesuatu perkara berlaku, announcement A contohnya, as an announcement, soalan dia ialah soalan yang ditanya ialah harga naik ke tak, announcement ni bagus ke tak. Okay, so kita stuck dekat situ, kita stuck dekat kalau announcement macam ni macam mana, sebab maknanya kita tak ada strategi. Okay, jawapan dia ialah announcement A ni selalunya ialah just a small piece of the puzzle. Okay, sama juga dengan news. Okay, news. Kalau news keluar, ada satu perkara yang baik atau perkara buruk, okay, keluar. Jadi kita tanya, naik ke turun ni? Agak-agak, naik ke turun? Kan? So this is sangat penting untuk kita faham, okay, that it is not this that matters to our investment. Maknanya yang ni dia akan jadi part of our understanding but not part of our decision. Okay. Bukan decision still kita mungkin buat daripada understanding tu, tapi bukannya dia tak ada dalam saham ni, dia tak ada kalau A jadi B, dia tidak akan berlaku macam tu. Okay. Kalau contohnya news keluar, dan this is the part yang one of the discussion itu yang termasuk dalam dia punya description tadi, ialah sebab information laju sangat, information dekat dunia ni laju sangat. Okay. Apa-apa perkara dia keluar, news tu keluar, okay, dan orang react dengan sangat cepat. Okay. Jadi the key point lah, kadang-kadang harga tu dah bergerak terlebih dahulu ataupun harga dah turun terlebih dahulu. Okay. So price already factored in. Okay. Jadi adakah dia akan go up ke down? Sebenarnya kalau kita baru nak decide, selalu dah terlambat. Jadi it's not really a big deal, tapi kita boleh masuk dalam understanding kita. Dia ada project ke apa semua, future kita boleh kira dan understand. And that is one of core component lah untuk study satu saham fundamental pada kita bincang. Okay. Alright. So kalau harga dah naik, maknanya price dah factored in, okay, and if harga dah naik, jadi kita dah boleh skip lah, kita just fikir pasal future. Okay. Anyway, all the thing yang kita akan bincang hari ni ialah for educational purpose only, tak ada kata buy call ataupun sebagainya. Okay. So please, anything yang discuss, okay, make your own ni or consult your financial punya advisor. Okay. Swift, so this is what we talk just now. Maknanya information terlalu laju. Okay. Tiba-tiba ada berkaitan dengan JAX, domestic tourism dan sebagainya. Okay. Jadi kita nak buat decision, selalunya kita kena buat decision as a whole. Bukannya yang ni maknanya naik, yang ni maknanya turun, bukan. Okay. But it is good for our understanding. Okay. Okay. Satu lagi soalan yang selalu ditanya, isu yang selalu berlaku ialah kalau harga naik, dia tanya kenapa harga naik. Kan? This is also the thing that have to change. Harga, kenapa saham ni tiba-tiba naik? Kenapa saham ni tiba-tiba turun? Okay? Saham ni, dia bukannya perkara yang dia naik ada sebab dia. Kan? It is a market. Okay. Bila kita kena market, maknanya apa? Bila saham naik, maknanya ada orang beli. Okay. Someone is buying the stocks. Okay. Bila harga dia naik kuat itu, maknanya lagi banyak orang yang beli daripada jual. Tapi isu dia ialah orang yang beli tu boleh jadi salah, kan? So jadi kat sini pun tak ada masalah. So, dalam saham we have to understand this. Okay, there is no absolute answer. Tak perlu nak carilah sebab banyak yang kata kenapa harga naik? Sebab ni. Baguslah dia beli. Jadilah kali dia beli ke atas. Okay. Sebab satu benda yang mudah je kan faham. Okay, kalau nak faham benda ni lah. Okay. Cuba imagine setiap orang, kalau siapa yang tanya soalan ni, dia nak kata kenapa harga naik, cuba imagine soalan dia ialah kalau dia ada duit few millions, for example 5 juta ke apa semua kan,
Okay, let's say dia beli satu saham tu, dia beli satu saham tu. Lepas tu dia beli sampai level harga dia tergerak. Maknanya banyaklah dia beli. Okay, imagine harga gerak. Okay, dia beli mungkin sebab apa? Sebab dia dah study company apa semua. Dan ada orang lain, dia tengok, saham ni gerak lah, kenapa? Yang dia tak tahu, dia bergerak sebab ada seorang lagi tu, yang 5 juta tadi tu, dia tekan beli. Kan? Jadi memang jawapan dia tak ada sebab everyday is just a market, people buy and sell. Okay? So jawapan dia ialah maknanya kita tidak perlu nak fokus kepada kenapa dia naik atau turun. Yang penting ialah kat sini dia akan masuk dalam technical analysis. Okay? If the price go up, means ada orang buying, dan kalau dia keep maintain, maknanya lepas ada orang lain beli, kurang orang jual. Maknanya dia akan continue naik. So that is the thing yang kita boleh understand. Okay, sama juga bila turun kan, ada kadang-kadang saham terjun, gambar betul so terjun, kenapa kan. So kita dah kena admit yang saham ni memang dia punya harga bergerak seperti roller coaster. Okay, so jawapan dia ialah, okay, kita dah nak masuk strategi lah. Honestly, the main part hari ni ialah selain strategi ialah question and answer lah kalau ada. Okay, so if announcement A, jadi harga naik ke turun? Jawapan dia ialah it doesn't matter sangat. It's just a small piece of puzzle. Stick pada strategi. News A keluar, harga naik ke turun? Stick kepada strategi. Harga naik lah, macam mana? Strategi. Kalau strategi kita kata beli, maknanya kita beli. Kalau news keluar, kalau strategi kita kata beli, baru beli. Bukannya based on noise. Dalam market ni, siapa yang beli dengan noise, normally akan jadi mangsa. Normally akan jadi mangsa. Bukan maknanya salah, maknanya news keluar mungkin harga terus naik. Tapi kalau dia beli hanya sebab emosi, normally will become the mangsa dia kat sini. Alright. So that is a little bit about hybrid thinking. Hybrid thinking. Jadi we have to change. Okay, from traditionally, kita fikir berkaitan dengan A jadi B. This is kalau tanya what is takeaway from the thinking part ialah memang saham macam ni, kita kena terima hakikat. Dia macam ni. So there is no such thing as kalau A jadi B. Kalau keluar je ni, tiba-tiba dia announce ESOS ni beli ke tak? Dia tak ada macam tu. Dia just, we have to understand. Contohnya kalau ESOS keluar, apa maksud dia? Kan? Private placement, apa maksud dia? Kan? Understanding is very important. Tapi dari segi decision at the end is still about the whole thing. Okay? It's about strategy. Okay, so let's talk about strategy sekarang ni. Okay, so traditionally, dari segi strategi, mungkin yang paling this is survey yang pernah buat dulu-dulu. Okay, one of the way orang selalu membeli saham ialah of course dikatakan either some dia baca news, dia dengar benda tu baik, dia beli. Okay. And then bila kata kenapa beli? Sebab satu benda yang bagus. So that's sebab tu kata thinking to issue lah. Kan, sebab hanya satu benda yang bagus, dia beli. Okay. So that is actually not a fundamental analysis. Fundamental analysis ialah we study betul-betul, okay, and kita buat decision daripada full study. Okay, technical pula is study of chart. Okay. Sorry, ada slide. Okay. Fundamental is actually the future profit, the study of the future profit of the company. Okay, maknanya kalau katakan kita membeli saham hanya sebab satu input, okay, yang cakap dapat projek, itu bukan future profit company. Itu hanya nak bagi tahu company dapat projek. Kadang-kadang mungkin future dia tak tahu bagus ke tak. Okay. Fundamental study of future profit company yang akan ambil semua input ni. News, annual report, quarter report, analyst report, website dan sebagainya. Dia akan jadi fundamental analysis. Okay. So, kita tak boleh stop dengan A jadi B, A jadi B, tak boleh. Okay. As for technical, ialah the study of company price action. And mana satu yang patut kita pakai? Kan? That's a persoalan. Okay, persoalan dia macam ni. Saya bagi jawapan dia yang paling ni, straight dia macam ni. Okay. Fundamental, kalau kita betul-betul confirm nampak company tu, confirm which never happen. Okay, what the company future profit will be. Okay, for example, the future profit boleh jadi contohlah now is 3 million, boleh jadi 5 million, boleh jadi 10 million, boleh jadi 15 million. Kita betul-betul nampak yang tu fundamental saja pun dah cukup. Okay, so itu one of the straight answer. Okay, tetapi
Kalau kita tak nampak, kalau kita tak nampak boleh jadi kita, ataupun kita rasa macam boleh rasa risk reward, then technical mainkan peranan penting, because technical ni is satu cara. Macam tadi kata, kalau ada orang beli, dia berreflect pada harga. So maknanya technical ni is not really, maknanya kalau harga naik kita tak perlu tahu sebab apa. We just need to know, ada orang beli, ada momentum kat situ, ada volume kat situ. So maknanya ada orang beli. Dan kalau volume tu tak kuat, ada orang akan jual. So bila ada orang jual, kita tengok pula, jual ramai pula. Means ada orang, dia just tunggu masa harga dah naik cantik sikit baru nak jual. Kan? So it shows that orang dekat situ dia akan try untuk reflect what is the study. Basically technical ni ialah kalau majority study fundamental, dan bila diorang membuat jual beli saham, dia akan reflect kat technical. Termasuk kita lah, kita pun part of it. So let's say ada institution, fund manager ke choose to buy a stock. So dia study the future, dia rasa bagus, jadi dia beli, nampak dekat technical. Sama juga ada orang yang main hentam pun tekan juga. Jadi dekat sini technical dia akan tunjukkan plus minus, sebab tu dia harga dia naik turun, sebab ada yang study betul, ada kurang sikit. Tapi let's say the funds yang besar tu semua all boleh tengok dekat technical. Jadi dia punya conclusion dia ialah should we mix ataupun tak. So the answer is, kalau kita study fundamental dah memang confirm, faham betul-betul dia punya direction, then is enough. Tetapi kalau kita rasa macam ni, kita boleh combine dengan technical analysis, and that is the method yang sesuai lah digunakan for technical analysis. Kita mixkan bila kita, maknanya it will help the fundamental. Jadi kita ada 70% confident lah this company can make a profit in the future. So if kita believe that way, so kita gunakan technical lah, sebab kita still ada 30% uncertainty. So kita guna technical untuk tengok macam mana. So and there is a lot of ni, kalau nak I think that is ni lah, kalau ada soal jawab apa, that's the thing yang I can explain after this. It depend on viewers yang ada pada hari ni untuk give the soal jawab. Saya suka soal jawab lah, sebenarnya saya suka sesi soal jawab kan, berbanding dengan pembentukan biasa. Okay, because today is a general topic. Okay, satu lagi perkara. Okay, kita akan masuk kita akan masuk strategi. Alright, what is the traditional thinking? Maknanya apa yang selalunya orang isu yang berlaku ialah orang tanya company ni bagus ke tak. Okay, alright, sebenarnya isu dia ialah company kalau tanya bagus ke tak ni, dia sangat vague. Dia sangat vague. Maknanya there's no such thing as good or bad company, because kalau memang company tu teruk, kenapa masih ada orang pegang? Kan? Kenapa harga dia bukan kosong? Maknanya ada orang yang percaya pada syarikat tersebut, pada harga tersebut. Jadi kalau tanya soalan is it good company, memang tak akan dapat jawapan. Sebab company yang bagus untuk A mungkin tak bagus untuk B. Company yang bagus untuk X mungkin tak bagus untuk Y. Maknanya kalau company itu bagus untuk saya, mungkin tak sesuai untuk orang lain. So everyone has a different appetite. And ini kalau kita summarize dalam bentuk risk, reward dan speed. Risk, reward, selalu orang kata risk reward ratio je, but also speed is one element. So kalau kita kata sesuatu saham tu bagus ke tak, at the end dia bergantung pada element this one, risk, reward and speed. Sebab kalau kadang-kadang kata company ni bagus ke tak, dari segi ada bagus pun dia boleh jadi banyak dimension. Macam for example, bagus dari segi stability. Ada setengah orang dia kata kalau company tu macam profit dia stable tapi reward pun mungkin jugalah, maknanya tak besar sangat. Jadi kalau dari dimensi itu kalau orang memang yang nak yang mungkin reward dia tinggi ke apa semua, dia kena carilah company yang dalam bisnes yang bila dia buat sales tu boleh jam. Tapi dia akan isu dia ialah kalau dia betul-betul tak dapat nak understand sepenuhnya, ada risk. Macam company yang boleh buat banyak profit ni, kadang-kadang hilang projek, harga dia pun hilang juga. Risk dia tinggi. And one more thing ialah speed. Kadang-kadang ada yang tanya, bagus ke tak company ni? Mungkin kalau sebab contoh bila soalan yang diterima, Top Glove bagus ke tak contohnya, kan? Lepas tu ada yang tanya, Tenaga Nasional bagus ke tak? Lepas tu ada yang kata
GrabTech bagus ke tak? Contoh, there's a lot, maknanya ni bagus ke tak, ni bagus ke tak, bagus ke tak. Kalau kita study business saja, mungkin kalau ikut technically, dia nak bukan cakap bagus, this is also not a buy call session. Okay, this is not a session, this is for educational je. Just nak beritahu, in most of the time, kalau kita fikir pasal business, okay, let's say kalau dia boleh, adakah company boleh kekal lama? Is macam saya logically speaking, bukan kata ni bagus. Okay, but logically speaking, kita boleh nampak jawapan dia lah, kan? Tetapi maybe isu dia lah for certain saham, bila even bagus, ada kata boleh ni saya boleh hold lama kan, lama. Tapi masalah dia mungkin kena hold sampai 10 tahun untuk dapatkan result dia, kan, untuk dapat dia ni. Jadi there is balance antara dia ada, maknanya bagus tu dengan bagus dan cepat dan bagus dan lambat. So it's very important. And I also have to understand bagus dan cepat ni, kalau kita nak dia semua ni dia akan balance each other. Contohnya kalau kita nak cepat, okay, masalah isu dia akan berlaku pada risiko. Okay, risiko dia akan jadi lebih tinggi sebab kadang-kadang dia cepat, dia tengah naik, sambung naik. Tetapi risiko dia lebih tinggi lah, kan, sebab dia dah naik. Jadi risk dia dah tinggi, jadi bahaya. Nak laju memang kena cari yang yang bergerak lah, kan. Kalau kita nak sampai ke tempat, kita cari kereta yang tengah laju atas highway, itu yang paling laju, tapi kadang-kadang dah nak sampai dah destination. Okay, yang tu yang kita tak boleh nak teka sangat. Okay, so guys, what we have to understand ialah semua orang berbeza dari segi apa yang dia nak capai. Kalau nak dapat yang ideal, memang kita tak akan dapat yang paling laju dan paling high reward dan paling rendah risk. Dia akan sentiasa nak laju mesti risk tinggi. Okay, dan mungkin kalau kita beli pun dah tinggi-tinggi sikit, reward dia akan rendah sikit. Jadi it always dia akan sentiasa balance dekat situ. Alright, so at the end, macam mana kalau kita fikir traditionally, okay, mungkin kita akan fikir dari elemen company tu okey ke tak. Jadi kita kalau sesiapa yang masih lagi dari segi thinking, kalau A jadi B, kalau B jadi C, kalau D jadi E, maknanya dia banyak lagi yang kena faham dalam market ni. Okay, way to go. Okay. Sama juga kalau orang tanya company ni bagus ke tak, way to go lagi lah. Sebab sepatutnya company ni bukan dari segi dimensi bagus ke tak, dari segi, the key point ialah dari segi sesuai tak untuk kita. Jadi mungkin soalan lepas ni kena tukar. Company ni sesuai tak untuk saya yang nak cepat, dan juga saya boleh ambil risiko tinggi, baru kita boleh understand the whole thing. Okay, baru kita boleh come up dengan jawapan. Okay, dan satu lagi isu ialah kenapa orang tanya company bagus ke tak, ialah sebenarnya ramai orang tak ada strategi pun sebenarnya dalam saham. Okay, kenapa ramai tak ada strategi? Sebab nak buat strategi tu susah. Okay, nak buat strategi tu agak susah. Saya sebenarnya boleh betterkan benda ni. Okay, nak buat strategi ni, kenapa, apa yang menyusahkan nak buat strategi ni? Okay, so what is core component strategi? Okay, isu untuk create strategi ialah there's too many ways untuk buat strategi. Okay, and this is the part yang kita akan discuss lah, and we have actually setengah jam plus minus the question. Okay, strategi banyak sangat, and if we explore more, okay, let's say anyone try untuk pergi kelas, maknanya pergi kelas A, pergi kelas B, kelas C, kelas D, okay, dia satu kesimpulan yang semua orang boleh buat lepas dah belajar semua benda dalam dunia ni ialah, okay, ada banyak sangat strategi. Okay, ada banyak sangat strategi ni, dan sebenarnya the conclusion ialah bukannya kita kena campur semua yang kita belajar, sebab it never happen. Okay, sebab tu ramai orang pergi sambung belajar A, B, C, D, E, F, G, lah kali dia jadi makin pening kepala sebab terlalu banyak sangat. Okay, and last kali pergi mana-mana pun akan tanya macam mana nak beli saham tapi orang tu dah pergi banyak kelas, okay? Kita pening sikit kan, kenapa, why this happen? Okay, why this happen? Sebab banyak sangat strategi. Yang paling penting ialah start untuk buat, yang tu yang paling penting dalam saham. Okay, start with strategy 1 and make sure kita tulis benda ni, ada dalam nota kita, what is my strategy today. Kalau siapa yang tak ada kan, sebab apa? It will simplify the whole thing. Okay, sebab bila let's say kita masih lagi tanya soalan, ini apa boleh naik ke tak, kan, ini boleh naik ke tak, ataupun ini company bagus ke tak, kan, soalan dia what is your strategy, kan, what is your strategy. Okay, isu dia lah kita tak ada strategi ramai. Okay, jadi benda yang paling penting ialah start with satu strategi, banyak konsep. Okay, start with strategi, dan a lot of this memang
kalau mungkin ada yang kata lah, tapi strategi ni macam tersorok ke apa semua. Tidak, even hari ni pun kita boleh bincang dan banyak sesi-sesi percuma pun boleh dapatkan satu strategi. Kalau kita nak strategi lain dan cara untuk serap dia ialah kita akan mixkan balik dengan this thing. Maknanya kita nak masuk kat mana. Okay, let's talk about few strategies yang ada dalam dunia saham. Okay, firstly kita faham fundamental and technical, kita boleh gabungkan. Dan apa lagi hybrid way untuk saham ni. Okay, ada hybrid way ialah bukan saja kita melihat dari dimensi only saham apa nak beli apa semua, tetapi kita dah boleh start adapt. First kali macam mana kita boleh combine, and third ialah macam mana kita boleh gunakan semua tools yang ada untuk mempercepatkan kita punya decision, and that's very important. Itu kita bincang lepas ni, tengok masa. Okay, so yang pertama antara teknik yang paling mudah, sebab the key point lah fundamental, tak kisahlah gunalah apa pun, PE ke PR ke PS ke ROE, ROA, ROI, margin ke apa semua, current ratio, debt equity ke apa semua. Last kali kita just nak determine future profit of the company. Okay, so ada banyak benda yang kita boleh guna, ada yang sampai level, ada akronim yang banyak. Okay, contohnya yang paling mudah sekali ialah profit track record. Okay, kalau adakah company tu ada profit track record yang bagus. Okay, for example, the fundamental FCON ialah fundamental consistency. Is the fundamental consistent and is it sustainable? Okay, if profit track record bagus and sustainable, okay, that mungkin boleh jadi salah satu kriteria kita. Okay, jadi kalau kita tak pernah ada strategi dalam dunia ni, mungkin kita boleh start dengan adakan satu. Contohnya kita adakan yang ni. Okay, ada banyak lagi. Yang ni my favorite actually. My favorite fundamental strategy ialah speed of the company. Okay, rest orang cakap. Kita nak tengok dari segi company tu, dia punya speed tu macam mana. Bukannya dari segi profit dia keluar macam mana, tapi dari segi kalau kita understand, kita tengok input-input yang ada dari quarter report dia mungkin ada mention dekat website, normally jarang update. Kita tengok apa analis kata kan, news kalau ada yang kata, tapi bukan untuk beli terus, tapi untuk understand the speed. And sekarang ni musim kebanyakan company buat briefing. Tak silap saya kalau pergi conference hall yang berbeza, ada juga company briefing, bukan company briefing lah, dia cerita sikit pasal company. Okay, and this sebenarnya adalah satu jalan sebenarnya kita nak dapatkan direction dia. Sebab soalan yang mudah je kita boleh tanya waktu company briefing, ataupun sebenarnya kalau dulu-dulu waktu company briefing ni tak banyak, ialah AGM lah. Kita pergi AGM, kita tanya soalan-soalan just nak faham direction. Contohnya lah, kalau owner dia kata ya kita on track, masih lagi, maknanya ada owner yang dia just benda tu, dia dah business tu, dia dah operation dia ialah dia macam tak bergerak sangat, dia still benefit dari anything yang dia jual. Okay, maknanya for example the industry naik, dia benefit, tapi dia tak ada direction ke hadapan kan. So this is one thing, but yang fundamental ni punya part memang dia tak ada, this is the qualitative part. Okay, and yang ni part sebenarnya my favorite. Okay, my favorite ialah untuk understand the speed of the company. Okay, but yang ni kena buat kerja sikit. Okay, so it can be a strategy, and kalau mungkin kita just try study sikit pun okay, tapi kalau mana study banyak extra. Okay, and for example another ni ialah the financials, the financial guy, ramai financial guy juga. Okay, so kata okay, kita tengok ROE, kita tengok current ratio ke apa yang match kriteria, tak ada masalah, boleh guna teknik-teknik yang macam ni. Okay, sama ada compare dengan kawan-kawan yang lain ataupun just see that. So this is antara strategi-strategi ada. Dan bila kita belajar banyak-banyak, kita pun macam rasa nak semua benda. Tak boleh dekat dunia ni. Satu ialah masa yang tak ada. Yang kedua ialah even bila kita, okay, so this is kita nak talk about bila kita nak automate benda ni, maknanya kita nak jadikan benda ni some sort of screening pun sama. Kalau nak gabungkan semua, nak bagi perfection, memang tak akan dapat. Okay, and that's why orang confused dekat ni, kenapa soalan dia masih boleh beli tak saham ni. Sebab dia sangkut dekat part yang mana kena achieve semua tu straight, tak boleh. Okay, and isu kat situ. Jadi kita start somewhere yang kita kata okay, kalau fundamental ni dia overall okay, sort of okay. Sama dengan technical. Okay, now talk technical. Okay, isu dengan technical. Okay, ramai orang fikir technical dari perspektif setup yang terlalu terperinci. Macam contohnya nakkan moving average MA 13 kan, hari ni belajar sekarang 10 hari bulan MA 10 kan, macam nak RSI, stokastik, dia cari yang tu. Sebenarnya
sad to say that benda-benda macam ni memang tidak akan basically kalau kita cari sejauh mana pun dia tak ada satu perfection lah sebenarnya. Okay. So the main component dalam technical analysis ialah konsep. Okay, konsep. Maknanya kita ni nak beli yang style apa? Okay. Adakah kita nak tengok dari perspektif chart pattern, maknanya macam mana harga bergerak, corak pergerakan harga? Adakah kita nak tengok dari segi trend? Okay, maknanya trend dia. Maknanya kita nak yang trend menaik ataupun kita nak trend yang naik and then slow down. Okay. Yang tu lebih penting sebab tak kira kita guna MA ke, RSI ke apa semua, gunalah tekan sampai 100 pun, okay, last kali dia akan pusing-pusing balik ke sini juga. Kan? Sebab kenapa kita jadi isu? Sebab kita cari RSI ni, kita kata tak dah study ni, tak naklah nak guna yang lain. Kita pun cari ada sesi yang ni pula cakap yang ni. Kita last kali kita start dekat RSI 13 ke 25 itu masalah yang berlaku. Jadi yang paling penting ialah kita dapatkan konsep yang paling sesuai dengan kita. Okay. Of course nanti saya boleh bagi tahu favorite saya selepas ini. Okay. Konsep yang ada. So sama ada price trend ataupun kita boleh tengok kepada support. Okay, juga kita boleh tengok kepada ni bukan juga ni kita kena pilih. Okay, adakah kita breakout ni style? Okay, dan setiap satu ni kalau kita kena study sikit lah, maknanya kita kena belajar sikit. Okay, setiap satu part tu I mean in a longer session lah kan. So kita the key point ialah dekat sini kita kena pilih mana yang paling sesuai dengan kita. Okay, so to start with kita kena dapat satu strategi pun dah cukup. Lepas ni saya akan tunjuk contoh kalau kita ambil satu strategi je and kita boleh terus pakai and selepas tu kita adjust. That is the key component dalam saham. Okay. Dan so apa isu dia dalam technical ni? Okay. Ialah saya kena ni sikit. Okay. Alright. Okay. So isu dia ialah bila kita gabungkan sangat benda dalam chart, okay, kita dah jadi pening kepala sebab kita sendiri tak tahu apa sebenarnya kita buat. Okay. Technical is supposed to be, okay, so what is the difference technical? Technical is supposed to be, advantage. Okay, fundamental memang ialah the value sebenar company. Jadi kalau kita betul-betul boleh understand the company, then that is the direction lah. Okay, as for technical is supposed to be dia memang untuk bantu fundamental, cuma dia akan ada macam orang kata dia more kepada dia kalau naik saham dia boleh naik dan dia boleh turun, dia probability, dia banyak probability. Okay, sebab kita hanya tengok pada chart melalui transaction yang dibuat oleh semua orang. Okay, so probability, for example, if this has a better probability 60% chance ni, and kita nak try jump. So it's macam satu benda yang kita kena stick dengan strategi, follow strategi. Okay, means like dia tak ada satu jawapan yang confirm. Okay, so kita masuk kat sini balik. Okay, jadi tak kira lah kita pakai macam mana pusing pun orang pening sebab dia try untuk cakap okay, yang ni tak holistic lagi apa semua. Kalau macam ni kan, the better ialah untuk kita understand price movement kan, the price movement sebab the basic of basic ialah konsep dia. Okay, contoh. It's better to be like this lah. Kan? It's better to be like this. So, for example, kita nampak price movement dia apa sekarang? Contoh kalau sekarang ni harga naik. Ini bukan nak komen chart ni. Saya just nak tunjuk contoh technical analysis. Jangan kata, first kali education purpose. Second ialah memang ni randomly saya ambil saham ni. Kena bagi tahu siap-siap. Okay, for example, bila harga saham tu dia start naik, okay, kat sini, it shows apa? This shows that there is a buying. Okay, dan seller tak cukup kuat kan, that yang paling penting. Inilah perkara paling penting dalam kita nak membina strategi. It's not whether saham tu sort of kata it's not really stochastic yang menyebabkan harga naik, bukan. Okay, it's what behind it. Sama juga bila kita belajar, contohnya ada few things yang kita boleh gunakan. Sorry, agak sini. Okay, so for example, chart pattern, trend, breakout, sebagainya, is semua kepada price movement. Okay, so for example kat sini kita nampak dia dah start naik daripada mula-mula orang dah menjual. Okay, lepas tu maknanya ni mainly adalah maybe because of the sector. Okay, jual semua, lepas tu ada cuba buy, maknanya ada orang rasa harga dia rendah. Itu je sebenarnya yang berlaku dalam saham. Okay, jadi bila kita create strategi, kita kena faham, okay, strategi apa yang kalau dari sisi technical yang mempunyai chances untuk dia terus naik macam ni kan.
The chance ialah dia kenalah tunjuk sikit ada buying power kat situ contohnya. Kan? Ni contoh, ada buying power sikit. Kan? Lepas tu harga naik ada buying power sikit. So the aim is not on the RSI stokastik but on what happened. Sama dengan chart pattern. Okay? Ini kalau boleh tunjuk belakang lagi. Okay. So the pattern shows apa? Maknanya ada seller yang panic waktu crash dan sebagainya. So and then ada collector kat bawah and then dia continue dengan kenaikan. Jadi dekat situ dia justify apa yang cuba berlaku. Maknanya institution apa banyak collect kat bawah dan sebagainya. Okay. So that is more important than satu-satu. Jadi bila kita faham benda ni, kita boleh pilih konsep. Jadi bila kita join mana-mana session, kelas ke apa, aim, kita understand untuk tengok ini konsep apa macam contoh kalau tengok dalam ni, antara konsep ada ni stokastik contoh. Jadi stokastik dia punya konsep ialah dia cuba untuk detect bila harga tu turun, ini maknanya orang jual semua, selalunya lah kalau jual tu apa yang dikatakan dah jual banyak, ini oversold punya konsep kan, bila dia duduk bawah kat sini okey. Boleh juga buat sini kan. Okey, tadi JHM contohnya contoh. Okey, ni yang tadi belum ni contoh. Okey. So apabila harga tu drop, okey. So yang mana yang dah jaga, kita dah nak rasa macam kalau kita suka yang style macam ni, maknanya kita boleh gunakan teknik ni panggil oversold. Yang bila harga drop kat sini, itu satu teknik. Tapi kita tak perlu stick lah kena stokastik 14 apa semua. Kalau kita guna satu teknik, kita boleh teruskan yang tu. Okey. So basically yang tu yang paling penting. Kalau kita nak oversold, kita boleh cari yang oversold. Okay, kalau kita gunakan indikator tak ada masalah, guna macam tadi tak ada masalah. Yang penting kita faham kita guna konsep apa. Oversold. Sebab selalunya harga dah jatuh bawah, dia akan rebound, kita tak tahu bila, sekarang dia jatuh lagi. So what we need ialah a game plan. Okay. Alright. So kita start macam mana kita nak bina strategi. So sesiapa yang tak ada strategi kena bina strategi, at least strategi satu. Oh alamak. The time is moving. Okay. No, because Q&A most probably, hopefully dia boleh dapat lah lepas ni dalam 10 minit kita boleh bincang Q&A. Okay. So kita tak perlu ambil semua maknanya contohnya kalau ada semua konsep, kita tak perlu ambil semua konsep. Start dengan mana-mana yang kita dah belajar. For example, ada setengah orang dia dah belajar breakout. Ni contoh ni tadi. Okay. Dah belajar pasal breakout. Okay. Ada breakout and then dia ada tengok volume. Ada setengah orang yang dah belajar rebound volume pun dah cukup. Okay. Maknanya tak perlu nak campur yang ni, campur tak perlu. Kita guna apa kita faham dulu and then kita try. Okay, that is the most important. Ada setengah fundamental mungkinlah nak study banyak tak dapat. Okay, dia tengok current ratio, dia tengok Elliott Z. Okay. Is okay. Alright, maknanya dah cukup. Dan ini pun sebenarnya dah cukup strategi dalam saham. Okay, maknanya once kita dapat satu jenis strategi, it's already enough. Kita tak perlu nak sampai gabung sampai banyak-banyak, tak perlu. Okay, it's enough untuk have a strategi. Yang penting ada, sebab kalau kita tak ada strategi, kita akan tanya. Okay, contoh kalau kita dah ada strategi, macam ni contoh lah, ni very simple tadi yang saya faham ramai yang cuba pakai, not my favorite but ramai pakai. Okay, let's say ada yang pakai strategi yang macam ni, breakout or rebound, and then financial ratio dia tengok lah, asalkan current ratio dia okay, Elliott Z dia, Elliott Z mungkin high level sikit, current ratio. Okay, so bila ditanya soalan, ni saham ni okey ke tak? Jadi sebenarnya dia dah ada jawapan sebab dia dah ada strategi dekat sini. Dia dah ada strategi ni. So itulah jawapan dia. Kan, jawapan dia ialah okay, saham tu tengah rebound ke tak? Tengah breakout ke tak? Ada volume ke tak? Ada MZ ke tak? So that is the thing yang kita kena buat. Dan honestly lah dalam bursa Malaysia ni, there is a lot of ni just to say lah, maknanya banyak free session, okay, yang memang ada bincang strategi. Maknanya dah boleh start. Cuma kadang-kadang kita ni ada, saya pernah dengar, dah jam banyak betul-betul kelas tapi tak pernah trade, tak lagi semangat kumpul lagi. Tak boleh. Saham ni, the analogy the closest analogy ialah seperti cooking, masak. Kalau orang nak belajar memasak dengan hanya tengok video sampai 100, tengok enjoy, bicara apa, masak ni apa semua. Bila pergi kat dapur tak reti buat juga. Dia kena masak, buat, adjust. Masak buat, okay, yang ni, ni. Lepas tu rasa, sebab mungkin kita campak lain dengan orang lain campak kan. Rasa. That is saham. Okay, so kita boleh adjust. Let's say kalau kita dah pakai ni, so firstly kita pakai, and then kalau kita rasa macam tak kena dengan kita boleh adjust. Okay, kita boleh adjust. Okay, contoh kita adjust,
Okay, selama ni mungkinlah kita dah study, kita tengok, actually sector trend ialah important antara perkara penting. And honestly, it's my favourite, sector trend. Okay, utilizing the thing yang kalau sebelum ni mungkin susah sikit nak study. Okay, but bila ada platform-platform cakap kalau dekat bursa ni kita ada banyak lah kan, kita ada screener and so on. Okay, ada banyak kat situ. Kalau nak tengok research report pun kena dapatkan knowledge, boleh tengok dekat sini. And as a complementary ada platform-platform lain lah, macam kalau macam iSaham contohnya with the sector analysis. Jadi kita boleh tengok sektor apa yang tengah kuat. Bukan maknanya sektor ni akan naik esok, tapi kita boleh faham kalau strategi kita kata sektor kuat kan. Because normally dalam the market, sebab dia macam ni, satu perkara pasal sektor ni yang menyebabkan dia kuat sikit banding dengan yang lain ialah dia, orang kata satu cara fund ke apa semua beli ialah dia ubah ke sektor. Jadi bila dia ubah ke sektor, dia macam semua pun benefit, tak kira saham tu bagus ke tak kan. Jadi dekat situ dia ada satu merit. Tapi ini bukan, sekali lagi bukan buy call, this is a strategy discussion. Okay, so one of it ialah untuk look at the sector kan. Kalau trend, ni trend lah sebab dia technical, it's just a trend. Okay, jadi mungkin kita boleh gunakan yang tu. And I think it's a good place to start. Okay, untuk tengok the sector part. Okay, so kalau macam ni dekat iSaham, can go to sector and list all sectors. Okay, and from there boleh nampak lah what is strong. Sekarang ni yang paling kuat precision machine ni. Bukan maknanya kena beli, dia nak bagi tahu yang dia punya trend tu ada sebelum ni. Okay, ni dia satu naik, ada yang ni, lepas tu yang lain semua pun join sekali kan. So this is what happen now. So sector untuk saya is very dari segi knowledge dia, dari segi ni ialah dia ada satu reputation lah. And then dari segi chart pattern high level sikit. Okay, mungkin kalau siapa yang baru mungkin tak payah pakai dulu, tak penting. Okay, contohnya price trend ni this underrated lah sebenarnya. Kita confuse sebab kita duk cari price trend MA berapa apa, tak perlu. Yang perlu ialah okay, anyway, just ambil random saham. So yang perlu ialah untuk melihat kepada, kita faham macam ni, senang je. Company ni dia punya price trend tu macam ni sekarang kan. Macam sekarang ni apa ni, sideway kan. So sideway, jadi kita kena tahu dia, is it sideway, is it uptrend, is it downtrend. Okay, sebab kita boleh understand cara pergerakan harga. Okay, contoh kat sini kan, bila kita nampak harga tu dia start mula bergerak, okay, maknanya apa? Maknanya buying power tu ada kan, buying power ada. So dekat situ kita understand karakteristik kan. So kita boleh kata macam ni lah kan. Macam contohnya kita menggunakan, kalau price tu uptrend, okay, kita boleh kata okay, that is one of strategi. And strategi mudah tapi sebenarnya powerful dalam saham. Okay, yang ni of course lah kita tak ada nak bagi tahu beli atau jual, tapi apa yang nak bagi tahu ialah waktu harga dia bergerak, selalunya dia bergerak lama kan. That is the most important thing yang kena understand. Okay, so let's say harga dia bergerak. Jadi kalau kita beli dekat mana-mana area pun ada yang kita boleh dapat secara short term. And bonus ialah kalau kita betul-betul dah study dari segi fundamental. Jadi kalau kita ada playbook kita kata okay, company ni track record bagus. Yang ni bukan sebab ni kita talk about the history, bukannya buy call dan sebagainya. Okay, so if the company has a track record yang bagus, so kita dah dapat satu part. Okay, and then if what is the speed of the company? Is it dari segi business model dia, is it something yang macam boleh show profit pada masa akan datang? And then kita just gunakan tadi, kita tengok sama ada sektor dia bagus ke tak, price dia uptrend ke tak. Price uptrend ni senang je, kalau nak basic dia lah, kita boleh tengok je, sebenarnya boleh tengok dengan mata kasar lah. Otherwise kita boleh, okay, satu cara ialah kita boleh tengok je dia naik ataupun dia turun pada masa yang beberapa bulan. Itu saya punya favourite lah, beberapa bulan naik ke turun. Okay? Sebab kalau beberapa bulan dia naik turun, yang ni nampak dia naik, dia punya tempoh sambungan tu agak panjang. Okay? So kita boleh start from there. Okay, start from there. And then sama juga, nak beli apa area yang sesuai untuk beli. Kalau harga kita dah nampak mempunyai trend dan sebagainya, kita tahu dari segi saham, okay, harga dia memang naik turun. Nak tak nak lah, harga dia memang naik turun. Of course lah, ada special case yang naik meroket sampai bila-bila. Okay. Okay. So basically, ada notice untuk ni sebab
Q&A. Okay, so basically bila harga saham tu naik, kita akan nampak dia ada pattern yang naik sentiasa lepas tu turun. Okay, naik turun. Okay, so dari segi strategi, kalau kita dapat yang tengah menurun, kita akan dapat harga lebih rendah daripada yang tinggi. Jadi dekat sini kita boleh bina strategi kita semudah tu. Okay, semudah tu. Maknanya understanding that price action fundamental is very good. Price action ada, dekat dengan support, sektor pun ada, kita dah boleh bina satu strategi. How about exit? Mungkin soalan dia, how about exit? So satu cara mudah lah sebab kita tak tahu saham ni dia boleh kekal ke tak. Kan? Satu cara ialah kita akan exit apabila, okay, contohlah, any saham, any saham. Kalau dia naik, dia punya momentum tu berterusan. Tapi kalau katakan harga sesuatu saham tu, dia start buat perangai dia lah. Contohnya dia start tukar trend, turun ke bawah. Ataupun dalam bahasa mudah, ialah dia ada support and then broken. Okay, tapi ini high level sikit untuk yang baru. Okay, kata all the audience. Okay. So bila harga dia drop, okay, so at certain point, kita kata okey lah, tak apa. Maknanya dari segi saham ni mungkin dari segi strateginya, kita kata okey, kita kena exit walaupun loss. Kan? But mungkin kita tak macam tu, mungkin kita memang sebab kita beli dekat area yang bagus, kita tahu kapan yang bagus, jadi mungkin kita hold until dia support, dia tak broken lagi. Jadi kadang-kadang kita hold je sampailah pada masa akan datang dia mungkin broken dari support. Okey, yang ni nampak macam ni sebab kita ni. Okey, ni contoh contoh. Okey, sebab kita bincang historical Okey. So for example JHM ni nampak naik je kan, tapi sampai satu masa tu dia dah dah tak normal macam dekat sini contoh ni contoh strategi So one of the strategi kita boleh buat ialah apabila kita nampak satu position yang kuat tapi lepas tu dia broken, okay, dia telah imply satu rule dalam technical analysis. Bukan maknanya semua orang pakai teknik ni. Ini satu cara untuk kita play safe lah. Kita mungkin beli dah daripada awal lagi and then kita jual sebab kita rasa perubahan dari segi sifat. Okay. So that is a technical analysis. Kita kena ada strategi. Bila nak entry, bila nak exit. Exit paling mudah ialah apabila sifat-sifat yang uptrend ni semua hilang, kita mungkin keluar. Tapi dia bergantung, ada setengah orang beli dengan cara lain, dia punya exit pun lain. Okay, and of course paling penting ialah ada strategi dan paling mudah ialah buat paper trade lah. And paper trade ni, kalau yang paling saya syorkan adalah di Bursa Malaysia yang paling mudah. Okay, login je, lepas tu dia akan ada part untuk portfolio untuk create. Cuba. Kan, this is the most important thing dalam saham. Okay, I think the time ada sikit untuk Q&A. Mungkin kita ambil 1-2 soalan kalau ada. Alright, thank you very much. Okay, first alright. Okay, actually tengah tunggu note so but the first thing ialah thank you everyone for joining the session. Okay. Hopefully kita boleh slide dulu ni. Okay. Hopefully kita boleh start anyway, kalau nak kata take away hari ni ialah first kali ialah perubahan dari segi kita membeli bukan sahaja fikir straight untung, okay, tetapi kita bring value to the world as well. Second ialah kita dari segi mindset, bukannya kita stuck dengan kalau A jadi B. Dalam saham tak macam tu, and memang sedih untuk kalau bila kita terima hakikat macam tu. Kan, memang dia bukannya A jadi B. It's all about strategi. Strategi boleh naik dan strategi boleh turun juga. Okey, kejap. Okey. Right. Okey, okey. And dari segi strategi tadi, dia tak ada strategi yang confirm naik all the time. Kena terima hakikat, kena terima tu. So we study fundamental, study technical, have kita punya teknik untuk buy, have a technique sell, and use all the tools yang ada untuk gain the advantage in the market. Okay. Oh, alright. I think it's okay lah, because masa pun dah habis. Tak apalah, hari ni tak apa. Kita tak sempat nak ambil soalan. Sekarang boleh test. Okay. Alright. Boleh buka dua sebentar. Okay. But it's okay. I think actually dia soalan dekat tempat lain soalan dekat tempat lain. But I think it's okay. That will be all for the session. Okay. Hopefully everyone can benefit.
and have their first strategy, and the strategy keep changing. Maknanya kalau esok kita rasa kena tukar sikit, kita tukar sikit dekat situ. Okay? Kita adjust. Mungkin kita dari segi support apa semua, adjust sikit. Ambil knowledge yang ada dalam market, ada banyak knowledge percuma ada, ambil, okay? Letakkan dalam strategi and cari yang paling sesuai dengan kita. And that is the key component lah dalam market. Alright, I think that will be all good for today. Okay. Thank you very much for joining the session.